Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Difitnah kononnya kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan, kerajaan Madani, tidak mengadakan tilawah Al-Quran tahun ini. Ini jawapan padu daripada Fahmi. Fahmi jawab dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Sebelum itu, di Malaysia kini, laporan mengatakan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Sibuknya para pemfitnah di bulan Ramadan ini mengatakan kononnya tiada tilawah Al-Quran. Padahal ini yang berlaku sebenarnya. Yang kesiannya ramai yang termakan dengan fitnah tersebut. Ada yang menyokong, ada yang menabur fitnah. Tak sudah-sudah mereka menabur fitnah. Lebih-lebih lagi ini kelihatan seperti satu plot. Memang wujud cyber trooper di sana-sini yang bodoh. Terus buat andaian tanpa memeriksa asal-usul. Terus membuat hantaran tanpa melihat apakah yang dihantar itu benar atau tidak. Sebenarnya, ini jawaban Fahmi berkaitan dengan dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu hantaran mesej tersusun. Mesej tersusun ini biasanya ada organisasinya. Mereka hantar tersusun. Dengan kata lain, memang sengaja untuk memancing perhatian. Yang kesiannya, para penyokong-penyokong yang tak tahu apa-apa dengan sendirinya termakan fitnah, menabur fitnah, dan Anda tahulah sendiri apa jadi dengan mereka. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui menterinya yaitu Fahmi mengatakan bahawa mereka telah mengesan hantaran mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawah Al-Quran pada tahun ini. Betapa hebatnya fitnah ini. Menterinya Fahmi Fadzil berkata dia telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk meneliti dan mengenal pasti mereka yang terbabit dengan operasi itu. Kita netizen di luar sini tak sabar nak lihat muka-muka pemfitnah ini. Orang-orang pemfitnah ini segera direman, ditangkap, didakwa dan apa-apa sajalah diambil tindakan supaya mereka berhenti menabur fitnah. Bayangkan fitnah berkaitan tilawah Al-Quran pun mereka sanggup buat. Waduh, teruk jugalah. Sejak semalam kementerian ini telah mendapati ada siri mesej yang tersusun. Satu tindakan yang dimulakan beberapa pihak khususnya di platform media sosial Facebook yang membuat tuduhan dangkal dan jahat, kata Fahmi. Mereka menuduh tahun ini tak ada majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Walhal ada tahun ini diadakan di sebuah negeri. Mesej ini diulang dengan corak sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini, kata beliau. Saya telah arahkan SKMM untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat dalam operasi ini dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas. Memandangkan ada pihak tertentu yang cuba memesong fakta, katanya, ketika sidang media di Putrajaya hari ini. Terdahulu, tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial yang mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah dan fokus kepada konsert. Susulan itu, laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memuat naik hantaran berhubung majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Jadi orang-orang yang telah menghantarkan hantaran-hantaran fitnah itu secara tidak langsung pasti menyesal. Itulah ramai sekarang ini
yang suka menghantar rantaian-rantaian message tanpa mengenal pasti benar atau tidak. Mereka siok sendiri hantar suka-suka. Rupa-rupanya ada diadakan. Hafazan Al-Quran ini peringkat kebangsaan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Itulah tak membuat kaji selidik dulu. Sekarang makan fitnah sendiri. Fahmi berkata dakwaan tersebut sebenarnya sangat mudah untuk disahkan, yaitu hanya dengan membuat carian di internet. Bukan susah pun, perkara-perkara itu hanya di hujung jari. Sekarang ini semuanya di hujung jari. Tekan saja, cari saja maklumat tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, peringkat kebangsaan antarabangsa tahun 2024, Anda akan nampak terus, Anda akan lihat terus. Ianya diadakan di Kuantan, Pahang. Jadi tak tahulah. Mereka ini memang sengajalah menggunakan isu-isu yang panas, isu-isu yang mereka rasa mereka lah jago. Malah kata Fahmi, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya. Sementara itu Fahmi berkata dia akan bertemu dengan pemilik Facebook Meta berhubung perkara itu. Jadi netizen di luar ini memang menyokong apa yang dibuat oleh Fahmi. Jangan biarkan fitnah ini terus tertebar. Jangan biarkan fitnah seperti ini menjadi kebiasaan dan duluan. Tindakan tegas daripada SKMM akan dapat membantu mengajar para pemfitnah, para pendukung fitnah seperti ini. Jangan biarkan mereka berleluasa. Fahmi harus bertindak dengan lebih tegas. Fahmi harus bertindak lebih agresif, progresif, dinamik, supaya orang-orang yang telah menjadikan perbuatan-perbuatan hantaran message yang bohong, fitnah ini menjadi takut dan tidak lagi meneruskan perbuatan itu. Saudara, Fahmi berkata dia akan bertemu dengan Facebook. Itu yang paling bagus. Kata Fahmi, saya dapati ada beberapa pihak telah masukkan komen ini dalam beberapa kumpulan di Facebook dan telah mencapai 1.800 perkongsian. Isnin depan, saya, SKMM, serta beberapa agensi lain akan mengadakan pertemuan dengan Meta, dan kita akan bangkitkan bagaimana Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesongkan fakta dan menyebar maklumat serta berita palsu. Sekiranya pihak Meta gagal untuk memberikan kerjasama, kita ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian, katanya lagi. Ini yang kita mahu. Mana-mana media sosial yang tidak mau bagi kerjasama untuk menolak fitnah-fitnah seperti ini, bolehlah ban cepat-cepat. Lebih baik tiada Facebook daripada negara ini hancur. Lebih baik tiada Facebook, tiada media sosial yang tidak mau bagi kerjasama daripada negara ini hancurkan. Tapi kita berdoa semoga semua media sosial termasuk Facebook dapat memberikan kerjasama kepada rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan beberapa pertanyaan daripada netizen berkait politik Malaysia. Ada yang mula bertanya, adakah Akmal Saleh bermaksud untuk derhaka, kata mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa tindakan Akmal Saleh sedang membawa UMNO kepada jerumus yang lebih besar teruk natijahnya. Ada juga yang dengan sinis mengatakan, sudah gilakah Akmal Saleh ini? Dan ada juga yang mengatakan di mana kewarasan Akmal Saleh? Dan ada juga yang bertanya, dia sudah ketagihankah dengan boikot? Kata mereka lagi. Ini apabila gara-gara dipetik daripada Malaysia kini, Akmal dengan selambanya bertanya, Agong ada larang untuk tidak boikotkah? Itu pertanyaan Akmal Saleh.
berkaitan dengan tindakan beliau tegas untuk meneruskan boikot kepada Kekemat. Walaupun Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong telah bertitah supaya menghentikan kemelut Kekemat dan isu stalking, serta titah baginda supaya berhenti menghasut rakyat. Apabila baginda mengatakan seperti itu, amaran dan arahan daripada Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong supaya berhenti memainkan isu ini dan juga berhenti untuk menghasut rakyat, Akmal Saleh tampil mengatakan, adakah Agong larang untuk boikot? Persoalan inilah yang menimbulkan tanda tanya daripada netizen. Adakah Akmal Saleh sudah mula berani derhaka, kata mereka. Ini apabila beberapa netizen mula bertanya di ruangan komen di Malaysia kini berkait dengan kenyataan Akmal Saleh Agong ada larang untuk tidak boikot ke? Apabila beberapa orang netizen kata seperti Indigo kita, dia berkata, anak mana ni? Tidak faham bahasa. Agong sudah bertitah, tapi masih dengan selamba bertanya seperti itu. Tak faham bahasa kah? Kata beliau. Seorang lagi netizen menulis, harap Agong bertindak segera. Budak ni masih ingat dia kebal dari tindakan Agong. Rakyat sedang menilai, kata beliau lagi. Red Wolf kata, apa kata boikot pula Akmal Saleh, kata beliau. Tok Mudim kata, Akmal jangan cari pasal mencabar yang di Pertuan Agong untuk marah kamu secara direct pula. Cukuplah secara sinis yang di Pertuan Agong memberikan amaran itu bukan sahaja kepada Akmal, tetapi kepada semua rakyat Malaysia. Yang di Pertuan Agong sendiri sudah memilih untuk bercakap dengan cara halus supaya tiada yang tersinggung, kata Tok Mudim. Masing-masing kena faham sendirilah. Kalau tak faham juga, sia-sia saja. Jadi ahli politik dengan tahap pendidikan kamu tu, kata Tok Mudim lagi. Greket 7773 kata UMNO pertahankan Raja-Raja Melayu. Inikah cara pemimpin UMNO pertahankan Raja Melayu, kata Greket. Sepatutnya, apabila Agong sudah bertitah, sepatah saja baginda bertitah, dah sepatutnya cukup apa yang perlu ditaati dan patuhi. Tetapi ini ada pula yang cuba mempersoalkan, cuba nak bertanya, adakah Agong bertitah seperti itu tentang boikot, kata beliau. Kawak kata, Akmal ni nak cari pasal kah dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong? Agong baru sahaja beri amaran terakhir kepada semua supaya hentikan hasutan rakyat dan hendak perkara ini tidak berlarutan. Tok Mudim juga sekali lagi bertanya, Akmal ni siok sendiri je. KK ialah antara segelintir kedai yang buka 24 jam. Malah ada kedai KK Mat yang ada mesin deposit tunai. Boleh juga digunakan untuk keluarkan duit bila semua bank dan mesin ATM dah tutup. Masa hari raya, kalau semua kedai runcit tutup sebab pekedai sibuk nak cuti beraya, KK Mat juga yang buka dan dapat untung. Nak boikot? Good luck with that, kata Tok Mudim. Halim Negarawan kata, Akmal ini lebih hebatkah daripada Perdana Menteri? Lebih hebatkah daripada Presiden UMNO sendiri? Kerana Presiden UMNO telah pun bersuara mengarahkan supaya Akmal Saleh
cepatlah berhenti memainkan, memutarkan isu tentang kekemat dan juga isu stalking ini. Seorang lagi netizen menulis, dia nampak hebat, tetapi dari jauh sahaja. Apabila di Zoom, taklah hebat sangat, taklah pintar sangat, sehingga titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong yang jelas-jelas mahu menghentikan semua isu ini pun masih lagi tak difahami oleh beliau, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, di dalam laporan ini, di sebalik titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, supaya jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas isu stalking yang tertera kalimat Allah, termasuk menghasut rakyat, pendirian Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk memboikot kekemat tetap tidak berganjak. Ketika ditanya Malaysia kini, jika dia akan akur dengan titah Seri Paduka Baginda dan kepimpinan UMNO Pusat untuk semua pihak berhenti daripada terus memainkan isu berkenaan, Akmal pula menyoal, Agong ada larang untuk tidak boikot ke, kata beliau lagi. Inilah yang menimbulkan kepanasan hati terhadap segelintir netizen. Mereka kata, Akmal ini tak faham bahasakah? Ada juga yang bertanya sekali lagi, dah nak belajar derhaka, kata mereka. Mengulas soalan sama ada dia akan mengambil tanggung jawab daripada memperbesar-besarkan isu itu. Akmal berkali-kali mendesak wartawan untuk menjelaskan apa yang dilakukan yang boleh dianggap sebagai mengapi-apikan lagi keadaan. Awak jelaskan apa yang saya buat untuk mengapi-apikan keadaan. Kemudian saya jawab soalan, katanya. Sebelum itu dalam satu hantaran di Facebook, memberi bayangan, kempen boikot terhadap kedai serbaneka kekemat akan tetap diteruskan di sebalik arahan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO melalui presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Katanya, pemimpin tidak perlu gentar membawa suara rakyat yang telah membuat keputusan. Kata-kata daripada Akmal Saleh berkait dengan pemimpin tidak perlu gentar membawa suara rakyat yang telah membuat keputusan, netizen mula bertanya, benarkah itu suara rakyat atau suara Akmal Saleh sendirian? Adakah itu memang suara rakyat ataupun hanya suara Akmal Saleh yang nampak ruang untuk mempertahankan atau kelihatan relevan, mahu mempromosi diri, kata mereka. Pemimpin perlu membawa suara rakyat tanpa rasa gentar, kata Akmal. Rakyat sudah buat keputusan, mereka tanpa sebarang paksaan. Kekal tenang dan teruskan boikot secara aman, kekal berprinsip, tulisnya. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan MKT UMNO melalui Ahmad Zahid Hamidi telah mengarahkan supaya Ketua Pemuda parti itu berhenti daripada terus memainkan isu stalking tertera kalimat Allah. Ahli MKT UMNO, Bung Mukhtar Radin yang memaklumkan perkara itu berkata, arahan tersebut selaras dengan titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya menghentikan isu berkenan daripada terus menjadi polemik. Katanya, tidak timbul soal bersetuju atau tidak dengan tindakan Akmal menekan kekemat dalam isu itu kerana UMNO telah membuat keputusan mahu perkara itu dihentikan. Presiden UMNO sudah minta Akmal menghentikannya dan menjelaskan bahawa kekemat tidak membuat perancangan mengenai perkara itu. Kita terima hakikat perkara itu perlu dihentikan. Yang di Pertuan Agong juga
menitahkan supaya menghentikan isu itu, dan bagi saya itu sudah memadai, kata Bung Mokhtar. Awal hari ini yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika berkenan menerima menghadap pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart, Chai Ki-kan, juga mengingatkan supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan termasuk menghasut rakyat. Sambil bertitah menekankan semua pihak termasuk KK supaya lebih berhati-hati. Seri Paduka Baginda juga mengingatkan mereka supaya lebih bertanggung jawab. Jangan pisang berbuah dua kali. Dan saya harap ini kali terakhir saya perlu menegaskan perkara ini, titah Baginda. Sekali lagi saya tegaskan, jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini, termasuk menghasut rakyat, titah Seri Paduka Baginda kepada Royal Press Officer. Selain menjadi sasaran kempen boykot, 3 kedai serbaneka kumpulan KK baru-baru ini diserang cubaan bom api. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.